Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini untuk matematik tingkatan 1 kita sambung yang minggu lepas punya. Masih lagi nombor nisbah, masih lagi belajar integer. Okay, untuk hari ini buku teks, cikgu guna buku teks lagi ya, muka surat 3. Okay, hari ini kita tengok apakah integer, mengenal dan memerihalkan integer. Okay, aktiviti penerokaan 1. Okay, tujuan mengenal dan memerihalkan integer. Okay, lakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Ni tak boleh nak buat lah dalam kumpulan sebab belajar kat rumah kan. Okay, tak apa. Okay, kita tengok yang ni. -2 kami ialah integer. Okey, -2, -3 kami ialah integer. Okey. Sifar kami juga integer. 4, 6 kami ialah integer positif. Kita dah belajar dah kan, integer positif, integer negatif. Integer positif sama ada nak tulis 4 dan 6 saja ataupun kita boleh tulis positif 4, positif 6. Tapi biasanya nombor positif kita akan tulis 4 dan 6 sahaja tanpa simbol. Yang ni positif 7, positif 9. Kami ialah integer positif. 1/2, -1/3. Kami bukan integer. 1/2, -3/4 ni nombor apa ni kita panggil ni? Nombor pecahan. Okey, jadi pecahan bukan integer. 0.8, 0.8, -2.5. Kami bukan integer. Yang ni nombor apa ni? Perpuluhan. Okey. Jadi apa maksud integer ni? Kita tengok ni. Nombor positif, nombor negatif, sifar nombor positif adalah integer. Okay, sorry cikgu tak berapa sihat sikit. Okay, hasil daripada aktiviti penerokaan 1 tadi yang kita buat tadi. Didapati bahawa integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat. Nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Itu maksud integer. Integer. Nombor bulat. Sama ada nombor positif atau nombor negatif termasuk sifar. Itu maksud integer. Okey, boleh. Okey, contoh 2. Tentukan sama ada setiap nombor yang berikut ialah integer atau bukan. Awak kena tentukan setiap nombor yang berikut integer ataupun bukan. Kita tengok 15. 15 nombor bulat. Jadi 15 ni integer. 23 pun nombor bulat. Jadi 23 integer. Integer apa? Integer positif. 15 ni pun integer positif. Negatif 3/4. Integer ke bukan? Bukan. Sebab apa? Perpuluhan.
Negatif 76. Ya, nombor bulat. Integer negatif. Sifar. Ya, maksud integer tadi termasuk sifar. 1/2. Integer ke bukan? Bukan sebab pecahan. 6. Integer. Nombor bulat positif. 0.88. Bukan integer sebab perpuluhan. Negatif 4/5 bukan integer sebab pecahan. 301 integer nombor bulat. Negatif 239. Negatif 239 integer juga nombor bulat. Okey, boleh. Okey, kemudian latih diri 1.1b. Yang ni awak buat ya. Latih diri 1.1b. Soalan nombor 1, jawab. Soalan nombor 2, jawab. Yang ni dalam jadual yang berikut, tandakan right bagi nombor yang merupakan integer dan pangkah bagi nombor yang bukan integer. Tanda kalau yang bukan tanda pangkah, kalau yang betul tanda right. Okey, nombor 2, salin rajah di sebelah. Pilih integer daripada nombor-nombor di bawah dan tulis dalam rajah itu. Yang ni nombor yang dia bagi, awak pilih integer sahaja untuk dimasukkan dalam kotak warna pink ni. Masukkan integer sahaja. Okey, buat dalam buku latihan matematik lah. Okey, seterusnya. Bagaimanakah anda mewakilkan integer pada garis nombor? Okey, habis saja awak belajar. Awak mesti boleh mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Yang ni maksudnya kita wakilkan integer pada garis nombor. Kemudian kita membuat perkaitan lah, nombor mana lebih kecil, nombor mana lebih besar. Macam tu. Okey, jadi macam mana nak wakilkan integer pada garis nombor? Okey, kita ada garis nombor. Garis nombor, garis. Dekat tengah-tengah ni kita bermula dengan sifar. Semakin ke kanan, nilai akan semakin besar. Okey, semakin ke kiri, nilai akan jadi semakin kecil. Okey, kosong dekat tengah-tengah. Ke kanan, besar kosong. Lepas kosong, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ke kiri, kosong. Start dengan kosong juga, kosong. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Okey, boleh faham? Jadi kalau kat sini kita tengok 1 dengan 2. Macam mana nak buat perbandingan 1 dengan 2? 1 lebih kecil daripada 2. Ataupun 2 lebih besar daripada 1. Macam mana pula nak buat ni? Negatif 4, negatif 3 perbandingan. Semakin ke kiri, semakin kecil. Jadi yang mana lebih besar? Negatif 3 ke negatif 4? Okey, jadi negatif 3 lebih besar daripada negatif 4. Ataupun negatif 4 lebih kecil daripada
negatif 3. Okey, kita tengok contoh 3. Okey, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okey, dia dah bagi dah. Negatif 12. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Negatif 36, negatif 6, 36. Okey, 12 dah bagi. Okey, kalau kita tengok daripada 12 ni, semakin start daripada 12 ni, bila kita ke kanan, maksudnya nombor ni akan jadi besar. Start daripada negatif 12 ke kiri, nombor ni akan jadi kecil. Kecil. Okey, jadi negatif 12. Nak letak apa yang kat sini ni? Yang mana yang yang kecil ni? Negatif 12. Lebih besar daripada negatif 12. Negatif 30 sama ada 6 ataupun negatif 6. Ni sifar 12 ni, jadi kena letak negatif 6 dululah kat sini. Sifar 6. Lepas tu sini sifar. Lepas sifar apa? 6. Negatif 12. Lepas negatif 12, negatif berapa? Negatif berapa? Sifar 12. Jadi kat sini negatif 30. Negatif 36. Semakin kecil. Garis nombor, tengok kalau sifar 12, dia punya sengatan ni pun bukan sifar 12 ni, sifar 6. Sifar 6. Sifar 6. Sengatan dia ni akan jadi sifar 6. Okey, sifar 6. Sengatan dia sifar 6. Kosong. Negatif 6. Negatif 12. Negatif 18. Negatif 24. Okey. Okey, latih diri 1.1C. Soalan nombor 1 buat. Soalan nombor 2 pun buat. Bagi setiap yang berikut, tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi pada suatu garis nombor. Buat macam garis nombor yang cikgu ajar tu lah. Bermula daripada kosong. Yang A tu. Buat dulu garis nombor. Lepas tu bermula daripada kosong. Lepas kosong, semakin besar nilai. Kurang daripada sifar ni, semakin kecil. Nilai semakin kecil. Okey, lengkapkan nombor yang berikut pun buat juga. Okey, bagaimanakah anda membanding dan menyusun integer mengikut tertib? Okey, lepas awak belajar ni, awak boleh membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, mengikut tertib ni sama ada dia nak mengikut tertib menurun ataupun tertib menaik. Okey, berdasarkan kedudukan integer yang diberi pada suatu garis nombor, maka kita boleh membanding nilai integer itu dan seterusnya menyusun integer itu mengikut tertib menaik atau tertib menurun. Okey, contoh 4.
Banding dan susun. -3, 4, 2, -5, 6, 0, -1. Mengikut tertib menaik. Okey, dia nak tertib menaik. Tertib menaik. Bila tertib menaik, mestilah yang paling kecil dulu. Okey, antara nombor ni, yang paling kecil mestilah nombor negatif. Yang paling kecil. Nombor negatif yang mana? -3, -5. Okey, lepas tu kita bandingkan dulu -3 dengan -5. Yang mana lebih kecil? Okey, kalau kita tengok garis nombor tadi, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi yang mana yang lebih kecil? Mestilah -5. Barulah -3. Jadi kita pun buatlah -5, -3, koma. Okey, ada lagi tak nombor negatif? Oh, ada lagi, sorry. Ada -1. Cikgu tak nampak. -1. Okey, ada lagi tak nombor negatif? Tak ada dah. Okey, sekarang ni tinggal nombor positif. 4 dengan 2, 6 dengan 0. Nombor positif tak ada masalah. Susunlah yang mana yang kecil dulu. Kemudian baru besar. Okey. 4, 2, 6, 0. Yang mana yang kecil antara 4 nombor ni? Mestilah 0, sifar kan? Sifar, koma. Kemudian, ada lagi nombor 4, nombor 2, nombor 6. Mesti nombor 2. Lepas 2, mestilah 4. Lepas tu, 6. Ni untuk tertib menaik. Kalau dia nak tertib menurun, carilah yang besar dulu. Jadi kena buat 6, 4, 2, 0, -1, -3, -5. Okey, B. Banding dan susun. -4, 3, 2, 5, -2, -1, -5 mengikut tertib menurun. Okey, sekarang dia nak tertib menurun. Okey, bila tertib menurun, mesti nombor besar dulu. Nombor besar, nombor positif dululah. Jadi kita tengok yang mana nombor positif. 3, 2, 5. Ada lagi tak nombor positif? Tak ada dah kan? Okey, 3, 2, 5. Yang mana lagi besar? Mestilah 5. Okey, 5. Lepas 5, 3. Lepas 3, 2. Kemudian barulah tengok nombor negatif. -4, -2, -1, -5. Semakin ke kiri, nilai semakin kecil. Jadi yang mana dululah nilai yang besar? Mestilah -1, -2, -4, -5. Itu saja nak banding dan susun nilai mengikut tertib. Sama ada tertib menaik atau tertib menurun. Yang ni cikgu tak tulis ni. Nanti awak pening. A. Yang ni B. Alright. Okey, nanti awak buat latih didik 1.1D. Banyak dah latihan ni cikgu bagi. Okey, jadi sampai situ sajalah hari ni. Nanti minggu depan kita sambung 1.2. Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Boleh Jadi kerja hari ni, kerja sekolah hari ni, latih diri 1.1B, soalan nombor 1, soalan nombor 2. Buat dalam buku latihan. Okey, kemudian latih diri 1.1C. Soalan nombor 1, soalan nombor 2. Okey. Kemudian yang ketiga, latih diri 1.1D. Soalan nombor 1, soalan nombor 2. Okey, nanti minggu depan kita sambung lagi ya. Okey, lepas dah siap buat latihan ataupun dah tengok video yang cikgu kongsikan ni, nanti tulis nama untuk kehadiran hari ni ya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.